Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Salia binti Muhammad Nur yang memegangkan matrik C19A 0787. Saya akan teruskan dengan feminism. Kumpulan kami memilih feminism mengikut definisi Cambridge, kepercayaan bahawa wanita harus dibenarkan hak, kuasa dan peluang yang sama seperti lelaki dan dilayan dengan cara yang sama atau set aktiviti yang bertujuan untuk mencapai keadaan ini. Istilah feminism boleh digunakan untuk menggambarkan gerakan politik, budaya atau ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan hak yang sama dan perlindungan undang-undang untuk wanita. Feminism melibatkan teori dan falsafah politik serta sosiologi yang berkaitan dengan isu perbezaan jantina serta gerakan yang menyokong kesaksamaan gender untuk wanita serta kempen hak dan kepentingan wanita. Feminism mempunyai 3 gelombang, iaitu gelombang pertama merujuk kepada pergerakan hak mengundi wanita pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutamanya berkenaan dengan hak wanita untuk mengundi. Dan gelombang kedua merujuk kepada idea dan tindakan yang berkaitan dengan gerakan pembebasan wanita yang bermula pada tahun 1960-an yang berkempen untuk hak undang-undang dan sosial buat wanita. Dan gelombang ketiga merujuk kepada kesinambungan serta tidak balas terhadap kegagalan yang dirasakan oleh feminism gelombang kedua yang bermula pada 1990-an. Saya akan teruskan lagi dengan Coco Channel. Coco Channel ini pengasasnya adalah Gabriel Bonjour. Coco Channel, dia merupakan seorang pelakon fashion dan ahli perniagaan Perancis, pengasas dan senama jenama channel. Dia dikreditkan dalam era pasca Perang Dunia Pertama dengan mempopularkan gaya sporty dan casual sebagai standard gaya feminin. Ini menggantikan siluet corset yang dominan sebelum ini dengan gaya yang lebih ringkas, lebih jauh dan sedikit memakan masa untuk dipakai dan ditanggalkan, lebih selesa dan lebih murah, semuanya tanpa mengorbankan keanggunan. Saya akan membincangkan dan menganalisis kepimpinan Coco Channel. Coco Channel ialah seorang pelakon fashion dan usahawan yang memulakan perniagaan kontur sendiri yang menjual pakaian, topi, minyak wangi di Perancis. Selepas berakhirnya Perang Dunia Pertama, kini terdapat 310 butik channel yang beroperasi di seluruh dunia. Selain itu, syarikat itu berada pada kedudukan 87 di dunia dalam senarai jenama yang paling berharga dan bernilai 7.3 bilion, menjana pendapatan tahunan sebanyak 5.2 bilion setakat Mei 2017. Untuk lebih spesifik, saya akan meneliti bagaimana dan mengapa reka bentuk dan jenama channel yang tidak konvensional. Mengapa ia tidak konvensional? Seakan-akan maskulin berjaya membentuk semula kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dan paradigma fashion serta kewanitaan pada tahun 1920-an, 30-an yang membawa kepada kejayaan corporate channel yang besar. Akhirnya, ia menggunakan kerjaya awal Coco Channel sebagai kajian kes, dan saya berhasrat untuk menegaskan bahawa keupayaan untuk mengubah cita rasa fashion wanita barat dan akhirnya kepada global adalah demonstrasi gaya kepimpinan dan warisan yang berkuasa, malah lebih feminin. Sebelum saya menyelidik lebih terperinci mengenai kebangkitan perniagaan channel, perlu diperhatikan bagaimana dua kekasih dalam kehidupan channel pada masa itu ialah Belson dengan Chappell. Dua orang ini memberi kesan kepada estetika, reka bentuk dan perniagaannya. Dengan itu kejayaannya sebagai seorang pemimpin. Disebabkan oleh pengalaman kemiskinan yang dirasa tidak suka terhadap pakaian terdulu, rancak, kusut dan hyperfeminin, dia dijangka dipakai oleh wanita pada era itu selepas Perang Dunia Pertama. Disebabkan oleh pengalaman kemiskinan dan rasa yang tidak sukanya terhadap pakaian terdahulu yang rancak, kusut dan hyperfeminin, dia dijangka dia memakai pakaian wanita selepas Perang Dunia Pertama dan channel memberontak dengan sering memakai pakaian lelaki.
yang merupakan pilihan lebih berpatutan dan lebih selesa. Dia sering meminjam pakaian dari almari kekasihnya itu. Kesan ini dapat dilihat dan lebih jelas dalam reka bentuk pakaian terawal. Pakaian Chanel memaparkan warna yang lebih tidak konvensional, maskulin seperti hitam ataupun nude, dan menggunakan hiasan yang sangat jarang jika ada. Chanel juga sangat tertarik dengan fabrik jersey. Biasanya digunakan untuk membuat seluar dalam ataupun kais kaki lelaki yang pertama kali ditemui di dalam almari chapel. Dia datang untuk menggunakan fabrik tradisional yang lebih maskulin dan lebih murah, bersama-sama dengan yang lain seperti tweed yang dapat menonjolkan reka bentuk pakaian sepanjang kerjayanya. Seterusnya, saya dapat mengolah lagi bahawa reka bentuk suit dan pakaian jersey cecair Chanel jauh lebih praktikal dan membolehkan pergerakannya lebih mudah dalam persekitaran kerja. Jadi Chanel ni dia sangat suka pakaian yang mudah dibawa kerja lah. Pakaian yang tahan lama tidak memerlukan bantuan pelayan untuk memakainya dan dicipta menggunakan fabrik yang murah dan mudah diakses pada masa perang yang pertama yang telah menyebabkan kekurangan bahan lain. Oleh itu, pengubahsuaian Chanel terhadap pembinaan pakaian wanita agar sesuai dengan lebih selesa berpatutan disambut baik oleh wanita yang berusaha untuk menjadi sebahagian daripadanya dan kekal dengan mudah di tempat kerja. Walau bagaimanapun, warna, bentuk dan fabrik luar biasa yang diperkenalkan oleh Chanel tidak dialu-alukan dengan serta-merta kerana keanehannya. Mereka secara beransur-ansur dan secara konsisten mendapat peningkatan populariti kerana keperluan yang tidak terucap di kalangan wanita pada masa ini yang menjadi lebih bebas dan keluar dari kebiasaan. Dan oleh itu, ia menjadi contoh bagaimana Chanel menggunakan reka bentuknya sebagai cara mencabar dan akhirnya mengubah persepsi masyarakat tentang paradigma fashion dan kewanitaan yang sepatutnya. Pakaiannya yang membolehkan wanita melihat diri mereka sendiri dan oleh itu masyarakat dapat melihat dan mendekati jantina wanita dengan cara yang lebih progresif. Jadi dekat sini kita boleh nampak bahawa segala rekaan Coco Chanel dapat membantu wanita untuk lebih yakin dan masyarakat wanita ni lebih-lebih terutama wanita lah, dia akan kelihatan lebih rasa yakin dan bebas untuk pakai apa saja. Maksudnya pakaian perempuan ke lelaki boleh masuk dan kita akan mix and match dekat situ. Jadi secara ringkasnya, Chanel bukan sahaja mahu wanita membebaskan diri daripada korset fizikal tetapi juga mental. Ia mencerminkan bukan sahaja kreativiti yang luar biasa sebagai seorang artis tetapi juga deria penglihatan yang tajam dan kecergasan yang licik dari segala aspek. Selain itu juga, kecergasan licik dan segi berjaya membantu perniagaan mengikut suasana sosial dan kemudian menggunakan kuasa itu untuk membuat semula suasana sosial ke arah yang lebih baik. Jadi dekat sini saya dapat menyimpulkan bahawa Chanel mempelopori mitos wanita yang lebih bebas dalam masyarakat yang berkembang maju dalam mengurung dan mengekang wanita yang mengehadkan dalam fikiran wanita. Pakaian mereka boleh kalau kita nak mix and match, ada pakaian lelaki dan sebagainya dan tidak ada keterhatan dalam sesuatu perkara itu. Dan seterusnya, media menerima Chanel menjadi simbol kelas, keselesaan dan kemewahan, semua ciri yang sangat menguntungkan. Jangkauan luas visi baharu Chanel tentang fashion dan kewanitaan mengubah kepercayaan tentang persepsi wanita dan masyarakat secara umum dan menyediakan makanan untuk gerakan feminisme yang sedang berkembang. Jadi keupayaan untuk memimpin pemimpin yang berkuasa dan abadi. Lagipun perniagaan dan empayar artistik serta warisan meluas sehingga ke hari ini. Sekiranya masih hidup dan berkembang maju, Chanel sendiri yang akan merumuskannya gaya kepimpinan yang lebih baik. Seorang pemimpin tahu jalan dan akan menunjukkan dan akan pergi ke jalan tersebut. Sekian daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Faiza binti Muhammad Rasul. Nombor Mastercard saya ialah C19A0651.
Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon lahir pada 6 Julai 1907 dan meninggal pada 13 Julai 1954. Dia ialah seorang pelukis Meksiko yang terkenal dengan banyak portret diri dan karya yang diilhamkan oleh alam semula jadi dan artifak Meksiko. Kahlo yang menghidap polio semasa kecil nyaris maut dalam kemalangan bas ketika remaja. Dia mengalami beberapa patah tulang belakang, tulang selangka, rusuk, pelvis hancur, kaki patah dan bahu terkehil. Dia mula menumpukan perhatian pada lukisan sambil pulih dalam bentuk badan. Sepanjang hayatnya, dia menjalani 30 pembedahan, kesakitan fizikal dan emosi yang digambarkan dengan jelas pada cover. Begitu juga dengan hubungannya yang bergelora dengan suaminya iaitu Daiko Rivera yang dikahwini sebanyak 2 kali. Daripada 143 lukisannya, 55 adalah portret diri. Di Museum Frida Kahlo di Mexico City, barang-barang pribadinya dipamerkan di seluruh rumah seolah-olah dia masih tinggal di sana. Antara karya yang telah dihasilkan oleh Frida Kahlo ialah Self-Portrait with Cropped Hair. Portret diri ini menyatakan keinginannya untuk berdikari dan tidak bergantung kepada lelaki. Dia memakai sut besar berwarna hitam yang kelihatan seperti salah satu daripada Daiko. Dia memotong rambutnya yang panjang yang telah menarik perhatian Daiko. Dia memegang gunting di tangan kanannya yang bermakna dia melakukan semuanya sendiri dan di tangan kirinya memegang rambutnya yang dicukur yang merupakan simbol pengorbanan. Di latar belakang, helaian rambut ada di mana-mana dan menampakkannya bahawa masing-masing mempunyai kehidupan tersendiri. Dikelilingi rambut, dia duduk di atas kerusi dengan riak wajah yang kosong. Ruang di sekelilingnya tidak berpenghuni dan menambah keputusannya. Lirik lagu yang ditulis di bahagian atas portret ini berbunyi, "Tengok, kalau saya cintakan awak, itu untuk rambut awak. Sekarang awak telah botak, saya tidak sayang awak lagi." Selepas berpisah dengan Daiko, Frida memilih untuk meninggalkan imej femininnya. Dia memotong rambutnya pendek, menyingkirkan pakaian terwarna yang diminati Daiko dan mula memakai sut lelaki. Satu-satunya perkara yang disimpan sebagai hiasan feminin ialah anting-antingnya. Portret diri ini menyatakan keinginannya untuk berdikari dan tidak bergantung kepada lelaki. Portret seterusnya ialah The Wooden Table 1940. Dalam lukisan ini, meja mempunyai kaki manusia dan permukaannya berdarah pada beberapa simpul. Meja ini adalah simbol perasaan Frida tentang keluarganya yang rosak akibat perceraian. Terdapat beberapa objek di sekeliling meja. Di tengah-tengah adalah Frida sendiri, dikelilingi oleh semua objek yang menemaninya. Di suatu sisi adalah dua anak kakaknya Christina yang mencerminkan keinginannya untuk mempunyai anak sendiri. Di sisi lain ada seekor rusa, salah satu haiwan kesayangannya, dan dia menggunakannya sebagai anak tumpangannya. Duduk betul-betul di sebelahnya ialah sosok Nyaratid, sosok judus yang tinggi dianggap sebagai Daiko Rivera yang memainkan peranan pengkhianatan. Mengimbas kembali perceraian itu, Rivera mengakui kesalahannya. "Saya hanya mahu bebas untuk meneruskan hubungan dengan mana-mana wanita yang menarik minat saya. Adakah saya hanya senafsu makan saya sendiri?" Watak-watak ini disusun dalam agenda yang mengimbau The Last Supper oleh Leonardo da Vinci. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahira binti Abdul Razak. Nombor matrik saya C19A0620. Baik, muzik adalah satu cabang seni dan juga sains yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan instrumental termasuk bunyi semula jadi dan persekitaran atau rekaan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika, corak, pemikiran dan emosi manusia yang juga boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu. Rusuhan Girl adalah di bawah feminis punk, gerakan yang bermula dari 1990-an di Amerika Syarikat, di Olympia dan Washington. Youth Girl pula adalah gerakan yang menggabungkan feminisme, muzik punk dan politik. Kumpulan-kumpulan muzik wanita ini tidak dikenali dengan rusuhan semasa gelombang pertama pada awal 1990-an, tetapi dikaitkan melalui hal peribadi dan seni kerana pembawaan gender dan estetika yang sama. Youth Girl Band sering menangani masalah seperti perkauman, role dan seksualiti dan penguasaan wanita.
Budaya Riot Girl sering dikaitkan dengan feminisme gelombang ketiga yang juga berkembang pesat semasa awal 90-an. Pergerakan feminisme golongan ketiga kurang memberi tumpuan kepada undang-undang dan proses politik serta lebih kepada identiti individu. Pergerakan feminisme ketiga dikatakan muncul dari kesedaran bahawa wanita mempunyai pelbagai warna, etnik, kebangsaan, agama dan latar belakang budaya yang berbeza. Bikini Kill merupakan tokoh utama dari gerakan Riot Girl pada awal 90-an yang menginspirasikan generasi wanita untuk bermain gitar. Bikini Kill bukanlah satu band yang luar biasa. Mereka merupakan kumpulan penyanyi yang menegakkan dan lantang bersuara tentang hak wanita. Mereka ini mencipta lagu khas untuk kaum wanita. Namun begitu, band ini disalahartikan oleh masyarakat kerana pembawaan lirik lagu Double Dare. Mereka seolah-olah mengajar kaum wanita untuk membenci lelaki. Pengaruh Bikini Kill dapat dilihat sejak kemunculan mereka pada pertengahan 90-an. Mereka ini secara aktif menginspirasi orang-orang seperti Kim Gordon dan sebagainya. Oleh itu, kaum wanita pada zaman itu sangat dilindungi oleh kumpulan muzik wanita seperti mereka melalui penyampaian lirik lagu. Walaupun kemunculan band mereka ini awalnya mendapat tentangan dari masyarakat, tetapi kini mereka sangat disanjungi oleh masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hanif Hilmi bin Muhammad Zainuddin, pemegang kad matrik C19A0314. Saya akan bercerita tentang literatur di dalam tajuk feminisme. Saya memilih tokoh bernama Adeline Virginia Woolf. Adeline Virginia Woolf Stephen lahir pada 25 Januari 1882 dan meninggal dunia pada 28 Mac 1941. Dia adalah seorang penulis Inggeris yang dianggap sebagai salah seorang pengarang yang modernis pada abad ke-20. Dan yang paling penting, dia adalah perintis dalam penggunaan aliran kesedaran sebagai peranti naratif. Teori, saya bersetuju dengan idea serta teori daripada Virginia Woolf. Dia menerangkan bahawa tanpa kebebasan kewangan, wanita tidak boleh memiliki kebebasan kreatif atau intelektual secara sepenuhnya. Feminisme ialah himpunan teori sosial, gerakan sosial politik dan falsafah moral yang sebahagian besar didorong oleh atau berkenaan dengan pembebasan perempuan daripada pengertian oleh kaum lelaki. Dalam istilah yang mudah, feminisme merupakan kepercayaan dan kepada kesamaan sosial, politik dan juga ekonomi antara kedua-dua jantina, serta kepada sebuah gerakan yang dikendalikan berdasarkan keyakinan bahawa jantina harus tidak merupakan faktor utama yang membentuk identiti sosial atau hak sosio-politik dan ekonomi seseorang. Antara karya-karya Virginia Woolf ialah Miss Dalloway, A Room of One Home dan To the Lighthouse. Hujah tentang baik atau buruk karya Virginia Woolf. Hujah saya mengatakan bahawa ianya baik kerana gerakan pembebasan wanita bangkit atas dasar untuk menuntut keadilan dan mendapatkan kembali hak-hak mereka yang telah dinafikan oleh pemerintah pada zaman dahulu. Golongan wanita memperjuangkan hak kebebasan wanita. Tanggungjawab wanita dan lelaki mestilah sama dan adil. Terdapat dua aspek yang diperjuangkan oleh pergerakan kebebasan wanita, iaitu memperjuangkan kedudukannya dalam masyarakat dan memperjuangkan hak persamaan antara lelaki dan wanita. Dua tuntutan asas ini merangkumi hak wanita dalam aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah teori yang merubah cara hidup. Pada umumnya, teori feminisme tidak mahu melihat jantina menjadi salah satu faktor atau isu yang memisahkan penduduk atas dasar jantina, iaitu mendiskriminasikan atau menyekat peluang wanita dalam berbagai-bagai bidang kehidupan. Menurut golongan feminisme, semua kajian yang dilakukan adalah berpandukan pada pengalaman dan keadaan kaum. Kesannya, golongan feminisme ini menjadi marah kerana mereka menganggap bahawa maruah orang perempuan tercemar kerana dijadikan tontonan umum dalam iklan di kaca TV, di kaca televisyen, di kaca media sosial ataupun yang lain lagi. Selain itu, golongan feminisme juga mewujudkan suatu suasana kehidupan yang lebih baik bukan sahaja untuk kaum wanita tapi kepada seluruh umat manusia. Sekian daripada saya. Terima kasih.